Dan syair pernah sebut, fatashabbahu, menyerupalah kamu sebagaimana orang alim itu, sebagaimana orang yang mulia itu. Serupalah macam mereka, jadilah macam mereka. Illam takunu mithlahum, walaupun kamu tak boleh jadi macam mereka. Tak mampu dah nak alim, mustahil, tak mampu dah nak jadi alim, tapi cuba-cubalah ikut jejak langkah mereka. Apa dia? Belajar agama. Nak alim pun mereka kena belajar dulu, dan belajar itu berterusan dalam hidup mereka. Illam takunu mithlahum, walaupun kita tak mampu jadi macam mereka. Fa inna tashabbuha bil kirami falah. Sebab apa? Maka sesungguhnya menyerupai orang yang mulia itu, maka sesungguhnya menyerupai orang yang alim itu, falah, ada kejayaan dalam hidup kita. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat rahimakumullah, tuan-tuan dan juga puan-puan sekalian. Seperti biasa kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan terlebih dahulu membaca 10 ayat yang pertama dari surah Al-Kahfi. Hadza wa billahi taufiq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal munafiqun. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم يبعثون. وبعد، إذ قال الله سبحانه وتعالى في كتابه وهو أصدق القائلين يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله مولانا الكريم. Seluruh pegawai serta jawatan kuasa Masjid Tengku Abdul Rahman Putra, Kuala Kedah, tuan-tuan, puan-puan, rahimakumullah. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ni sekali lagi kita diizinkan Allah untuk bertemu bagi meneruskan pengajian berkitab menggunakan kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Dan insya-Allah hadza wa billahi taufiq, Allahumma amin, pada malam ini kita tiba pada Al-Hadithur Rabi', hadis yang keempat, di bawah tajuk orang alim itu hidupnya berkat. Orang alim itu hidupnya berkat. An Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'mar rajulu al-faqihu fid din. Ni'mar rajulu al-faqihu fid din in ihtija ilaihi nafa'a wa in istughniya anhu aghna nafsah. Ni'mar rajulu al-faqihu fid din in ihtija ilaihi nafa'a wa in istughniya anhu aghna nafsah. Artinya daripada Ali, yakni Ali bin Abi Talib radhiyallahu wa karramallahu wajhah, berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling baik itu ialah al-faqih, al-faqihu fid din. Orang yang paling baik itu ialah orang yang alim, yakni yang memahami urusan agama, yang mendetaili, yang meletakkan seluruh ihtimam, komitmennya, usahanya untuk memahami apa itu kehendak Allah dan Rasul. Inilah kata Nabi, ni'mar rajul, sebaik-baik manusia ataupun sebaik-baik di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-faqihu fid din, yang lebih mengerti urusan agamanya, ataupun yang kita sebut sebagai seorang yang alim setelah dia melalui pengajian itu. In ihtija ilaihi nafa'a, jika yang dikatakan orang alim ini
Jika ia diperlukan, maka ia akan memberi manfaat bagi orang lain. Wa in istughniya anhu aghna nafsah. Dan jikalau ia tidak diperlukan, yang dikatakan orang alim itu, maka ia mencukupkan dirinya sendiri, yakni tidak menyusahkan orang lain. Ini tuan-tuan, puan-puan sekalian, antara kelebihan seorang yang alim itu, apa yang kita bicarakan dalam kitab kita. Setelah hadis yang pertama, kita membicarakan tajuk kelebihan orang alim. Hadis yang kedua, kehebatan orang alim. Hadis yang ketiga, ilmu mengangkat martabat manusia. Nah, sebab itu dalam satu riwayat Nabi pernah bersabda, al-ilmu imamul amal. Al-ilmu imamul amal. Ilmu itu imam kepada amalan. Cerita dia, kalau buat amalan tak ada ilmu, sah tak tuan-tuan? Mardud, ditolak. Al-ilmu imamul amal. Ilmu itu imam kepada amal. Wal amalu tabi'uh. Adapun amalan itu mengikut ilmu itu ataupun makmum kepada ilmu itu. Pentingnya tuan-tuan dalam segala urusan kita, baik urusan dunia, baik urusan apatah lagi akhirat kita, yang masing-masing yang kata Nabi, wa ammal akhirah murtahilatun wa ammal akhirah murtahilatun qadimah. Yang mana akhirat itu semakin mendekat pada kita. Bukan kata setiap hari ini, setiap saat, setiap membawa kepada setiap minit, setiap jam dalam kehidupan kita, membawa kita semakin dekat dengan akhirat. Kita dok rasa sonok lagi, kita dok rasa selesa lagi, kita dok rasa aman lagi. Kita semakin rasa terjamin dengan kehidupan dunia lagi. Walhal akhirat kita semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Wa amma dunya murtahilatun zahibah. Adapun dunia yang kita rasa selesa, aman, damai, yang kita rasa cukup segala-gala yang kita ada hari ini, sifatnya zahibah. Dia semakin minit, jam meninggalkan kita. Bukan saya maksudkan dunia yang belum jadi milik kita. Ni dunia hak milik kita pun, yang ada dalam genggaman kita, yang ada dalam milikan kita. Dunia yang berada dalam takluk kita sekalipun, zahibah, sifatnya semakin meninggalkan kita. Sewaktu itu tuan-tuan, ilmulah kemuncak segala-gala yang nak memisahkan kita atas keinginan dunia yang bersifat sementara itu dengan alam baqa yang kekal, yang masing-masing akan hala ke sana. Bukan saya sebut pada tuan-tuan dan puan-puan sahaja, bahkan saya sendiri pun hala ke sana. Nah, dan kita akan jumpa di sana. Dan kita akan hadap habuan masing-masing. Apa yang kita sempat persiapkan untuk bekal akhirat kita. Maka ilmu itu mengangkat martabat ataupun maqam manusia. Dan yang keempat pada malam ini, orang alim itu berkat hidupnya. Maksud riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyiduna Ali radhiyallahu wa karramallahu wajhahu ini, kita pernah sebut tentang siapa Sayyiduna Ali sebelum ini. Dia ada 3 perkara pada diri Sayyidina Ali. Yang pertama, dia sepupu Nabi. Dia sepupu Nabi.
Yang kedua, dia merupakan sahabat Nabi. Nah, dan yang ketiga, dia merupakan menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Meriwayatkan satu riwayat pada malam ini menceritakan kelebihan siapa? Kelebihan orang alim itu, yang mengerti, yang memahami urusan agama. Apa antara kelebihannya? Sekiranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini ihtija ilaihi nafa'a. Orang alim bila orang berhajat kepadanya, minta ilmu, minta pandangan, minta hukum, minta bantuan, wa imma urusan dunia dan akhirat sekalipun, orang alim ni dia tak, orang kata apa? Tak payah untuk kita minta bantuan daripada dia. Minta nasihat, dia bagi nasihat. Minta pedoman, dia bagi pedoman. Minta tunjuk ajar, dia bagi tunjuk ajar. Minta tausiah, dia bagi tausiah. Dan apa yang diminta itu diberikan dengan sehabis baik, atas kemampuan dirinya. Dan atas amanah ilmu itu, dia sampaikan apa yang wajib ia sampaikan daripada urusan ilmu itu. Karena ilmu itu bukan milik dia. Ilmu itu amanah Allah Azza wa Jalla. Dia sampaikan. Dia tidak bersifat kitmanul ilm. Dia tidak menyembunyikan ilmu itu. Dia menegakkan kebenaran, al-haq. Maka bila minta sesuatu daripada dia, daripada orang alim ini, orang alim itu akan bagi kebaikan, bukan mudarat. Dan sekiranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang alim itu tidak diperlukan, orang alim itu pula pada masa itu dia tidak memberi mudarat pada sesiapa. Berhajat kepada orang alim akan bagi manfaat. Tidak berhajat kepada orang alim, tak perlu, dia tak bawa mudarat pun pada siapa-siapa yang kata alim ni. Dia sebagaimana diri dia. Dia bahagia dengan urusannya. Dia sibuk dengan urusannya. Dia ada keutamaan dalam hidupnya. Sesiapa yang berhajat atas manfaat dirinya, dia sedia berkhidmat. Orang tak berhajat atas diri dia, dia tak berusaha pun untuk mudaratkan sesiapa. Maknanya tindak tanduk orang alim ni tuan-tuan, baik perkataannya, baik tingkah lakunya, baik geraknya, baik diamnya, yang katakan alim itu semuanya membawa manfaat. Sebab tu kita usaha tuan-tuan nak ke arah itu, walaupun kita bukan seorang yang alim. Banyak lagi yang kita tak tahu urusan agama kita tuan-tuan. Lagi kita belajar, lagi kita mentelaah, lagi kita mengaji, lagi dalam perbahasan kita, lagi banyak kita nampak lompong-lompong, kepincangan-kepincangan atas faham agama yang kita tak faham selama ni, yang kita rasa hebat sangat dah kita ni. Akan ada sahaja teguran-teguran yang sampai kepada kita daripada majlis ilmu, yang kadang-kala teguran itu, nasihat itu, bab itu, hukum itu kena atas batang hidung kita ni. Tuan-tuan, orang yang mencari ilmu yang sebenar-benar, dia akan merasakan alangkah bahagianya diri dia bila dia hadir satu-satu majlis ilmu, tajuk yang dibicarakan itu kena atas diri dia. Tak kiralah majlis ilmu apa sekalipun, kuliah maghrib ke, kuliah subuh ke, kuliah duha ke, kuliah zuhur ke, kuliah asar ke, khutbah Jumaat ke, tazkirah Jumaat ke, forum ke, wacana ilmu ke, apa sahaja.
Bila kena tajuk bab, apa yang dibahaskan itu kena atas dirinya, dapat membentuk salah silap diri dia, dia syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang tu bila tajuk tu kena kat dia, ustaz ni kata kat aku, rasa macam minggu sudah dia kata dah kat aku, dia rasa lagu tu, tajuk tu, bab tu, hukum tu kena atas diri dia. Walhal yang mengajak, yang menyampai itu tuan-tuan, tak sebut pun nama dia, tak sebut pun 4 digit terakhir daripada IC dia, untuk menzahirkan itulah cerita atas diri dia. Tak tuding jari pada dia pun, tak halakan pandangan pada dia pun, supaya orang tengok, tu tajuk tu kena kat hang, tu ustaz dia tengok hang. Tak sebut pun nombor tiang elektrik depan rumah dia. Nak kata ustaz kata kat dia tu, mai yang Jumaat, ustaz ni kata kat dia, siapa panggil mai tu? Walhal tuan-tuan, apa yang disebut baik dalam kuliah ke, ceramah ke, forum ke, khutbah ke, tazkirah ke, apa sahaja cabang-cabang majlis ilmu itu, bukan untuk mendedahkan aib sesiapa, dan bukan untuk target aib siapa-siapa, melainkan apa yang disampaikan itu, itulah apa yang datang daripada Allah dan Rasul. Syukurlah kalau bab itu kena atas kita. Kalau tak kena, standby sebelum terkena, beringat-ingat, berjaga-jaga. Anak orang beriman ini tuan-tuan, dia tidak dipatuk pada tempat yang sama pada kali yang kedua, dan dia tak akan jatuh pada lubang yang sama pada kali yang kedua. Ambil beringat apa pun, kita bukan sempurna tuan-tuan, siapa pun bukan sempurna. Atas sifat manusiawi kita, kita nak tunjuk pada siapa kita ni. Nama pun kita ni baharu. Ada kekurangan kita, yang kita nak tunjuk kelebihan kita sampai bila tuan-tuan? Sampai bila? Yang kita nak tunjuk hebat kita sampai bila? Sebab tu syukurlah pada Allah sekiranya ada somebody, ada seseorang boleh tegur kita. Kau tuan-tuan tak boleh kena tegur. Kalau tak boleh kena tegur, majlis ilmu bukan tempat dia. Majlis ilmu ni tuan-tuan, nisbah nak bagi faham seakan-akan tuan-tuan menyerah diri. Nak tahu tak mana silap ni, tak mana salah tuan-tuan ni. Betul tak yang selama ni hak duk buat, hak duk pegang, hak duk percaya, hak duk i'tiqad, hak duk amal, betul tak? Atas kalam ulama, atas kalam fuqaha, baik segi akidahnya, baik segi ibadahnya, baik segi akhlaknya, selari tak? Ke aku duk rasa akidah aku seorang-seorang je betul? Jauh tersimpang, tersasar daripada akidah Ahlus Sunnah. Ke aku dah rasa sembahyang aku ni seorang-seorang sah, seorang-seorang aku ya. Walhal dalam sembahyang yang sama yang aku buat, kalau hukum benar-benar atas nama hukum, berceretet silap aku tu. Jadi kita tak dapat, tidak tuan-tuan, tak boleh lari daripada majlis ilmu. Siapa pun kita, apa pangkat pun kita, berapa paku bintang atas bau kita sekalipun, berapa title yang ada sebelum nama asal yang mak pak kita bagi sekalipun, tetap kita kena belajar. Siapa pun. Di situ ada kesamarataan dah di situ tuan-tuan, apatah lagi di akhirat. Nah, bukan orang Arab itu dia mulia lebih pada orang ajam. Siapa orang ajam ni? Orang ajam ialah
sesiapa yang kaum dia selain daripada bangsa Arab, itu kita panggil ajam. Melayu ke, orang putih ke, India ke, Cina, apa kaum sekalipun lain pada Arab, kita panggil ajam. Tak ada kelebihan Arab atas ajam, tak ada kelebihan sikit pun ajam atas orang Arab. Nak lebih tak mana? Taqwa dan faham agama itu. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut syurga itu untuk orang yang muti'. Siapa itu muti'? Ahli yang taat kepada Allah, hamba yang taat kepada Allah. Al-jannatu lil muti' walau kana 'abdan habasyian, walaupun dia hamba berkulit hitam sekalipun, kalau dia taat pada Allah, syurga untuknya. Wan naru lil 'asi aw lil ma'asi, adapun neraka itu untuk ahli maksiat. Walau kana sayyidan qurasyian, walaupun dia daripada kaum Quraisy, kaum aku sekalipun. Tapi kalau dia bermaksiat kepada Allah, durhaka pada Allah, neraka tak pernah pilih bulu sikit pun. Maka ilmulah yang membeza dan menjarakkan kita tentang sejauh mana ihtimam, kesungguhan dan kesanggupan kita berada dalam majlis-majlis sebegini. Sebab tu kelebihan orang alim cukup besar. Dan saya pernah sebut sebelum ni, walaupun kita tak mampu jadi seorang alim pun, biarlah kehidupan kita ada pada laluan-laluan yang pernah dilalui oleh seorang alim itu dalam hidup dia, yakni pada bab belajar urusan agama itu. Kita berada pada laluan kaedah yang pernah dilalui oleh seorang alim. Itu yang kita nak. Dan syair pernah sebut, fatashabbahu, menyerupalah kamu sebagaimana orang alim itu, sebagaimana orang yang mulia itu. Serupalah macam mereka, jadilah macam mereka. Illam takunu mithlahum, walaupun kamu tak boleh jadi macam mereka. Tak mampu dah nak alim, mustahil tak mampu dah nak jadi alim. Tapi cuba-cubalah ikut jejak langkah mereka. Apa dia? Belajar agama. Nak alim pun mereka kena belajar dulu. Dan belajar itu berterusan dalam hidup mereka. Illam takunu mithlahum, walaupun kita tak mampu jadi macam mereka. Fa inna tashabbuha bil kirami falah. Sebab apa? Maka sesungguhnya menyerupai orang yang mulia itu, maka sesungguhnya menyerupai orang yang alim itu, falah, ada kejayaan dalam hidup kita. Jangan tiru ahli maksiat. Jangan tiru orang yang fasik. Jangan ikut golongan yang munafik. Jangan idolakan golongan kufar. Kita ada ikon kita, kita ada idola kita. Yang paling agung siapa? Baginda sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengambil apa yang ditinggalkan oleh Nabi itu daripada ilmu-ilmu, dan akan sampai bicaranya insya-Allah pada hadis yang ke-6 yang Nabi sebut, wa innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman walakin warathul ilm faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir. Nabi sebut para nabi bila wafat mereka tak tinggal harta benda. Tapi para nabi rasul bila wafat mereka hanya meninggalkan ilmu sahaja. Dan ilmu yang ditinggalkan oleh para nabi dan rasul inilah yang
dikutip, diambil oleh para ulama untuk kelangsungan agar ianya sampai kepada kita zaman berzaman. Ulama bila kita berhajat kepada dia, orang alim bila kita berhajat kepada dia, dia bagi manfaat atas apa yang kita hajatkan itu. Kalau kita tak berhajat kepada dia, kalau kita pulau dia pun, kalau kita asingkan dia pun, kalau kita tak pandang pun orang alim ini, dia tak usaha bagi mudarat pada siapa-siapa. Melainkan apa tindak tanduk dia bawa manfaat kepada diri dan juga manusia lain. Sungguh berkat orang alim itu. Kehidupan orang alim itu sungguh berkat. Sebab tu orang alim ni tuan-tuan, dia cakap ada tujuan, dia diam ada tujuan. Kita cakap ada tujuan, diam tu tak tahu nak kata apa. Kita kalau cakap tu ada tujuan, diam tu habis modal. Orang alim bercakap ada tujuan, diam ada tujuan. Orang alim dia diam dari gerak ada tujuan, dia bergerak ada tujuan dalam hidup dia. Ada makna. Ada maksud. Berbicara dan diam daripada berbicara. Bergerak dan tidak bergerak orang alim itu. Ada tujuan dia. Buat atau tidak satu-satu perkara. Buat itu atas ilmu, tinggal juga atas ilmu. Balik pada kita pula, lain cerita tuan-tuan. Kalau hak jauh daripada majlis ilmu, buat pun atas jahil, tinggal pun atas jahil. Ulama, orang alim tak buat ada sebab, tinggal ada sebab. Tak nak. Sebab tu bagi orang alim ni kita kena ulama ajak kita. Bila kita berinteraksi dengan ulama, bila kita nak letakkan suatu anggapan pada orang alim ni terhadap sesuatu yang salah pada diri dia, yang kita tengok sepintas lalu ada kesilapan pada perlakuan dia, atas kedudukan orang alim dan ulama itu, ulama ajak kita pula supaya letakkan uzur atas kesalahan ulama itu. Jangan terus hukum macam orang awam biasa. Mungkin orang alim yang buat silap itu atas khilaf dia sendiri, atas orang kata apa, cuai dia, atas apa lagi tuan-tuan, atas fitnah barangkali atas diri dia. Letakkan uzur dulu supaya bukanlah kesalahan yang berlaku itu jadi sebab kita menolak ilmu yang ada pada dia. Kerana ulama, orang alim ni tuan-tuan, yang dikatakan faqih ini, dia tetap manusia juga. Tuan-tuan nak daripada seorang ulama tu tak ada dosa, tuan-tuan kita salah. Tuan-tuan nak tuntut daripada seorang alim tu, dia tak buat silap langsung, dia tak lara langsung macam Nabi dan Rasul, tuan-tuan, para alim, para ulama, mereka bukan maksum. Mereka ada sifat-sifat manusiawi. Tapi janganlah kesalahan yang berlaku pada mereka itu jadi sebab dan punca kita menolak ilmu yang ada daripada dia, menafikan kebenaran ilmu yang datang daripada dia. Dia menanggung kesalahan apa yang dia buat, dan kita menanggung kesalahan apa yang kita buat. Jangan satu dua perkara yang berlaku tuan-tuan, kesalahan-kesalahan yang tak sesuai dengan ilmu yang dia sampaikan pada kita, kita menolak 1000 kebaikan yang sampai pada kita. Bersifat adil lah di situ. Sebab tu ulama ajak kita, bila lihat satu-satu kesalahan pada alim itu, letakkan uzur pada kesalahan dia. Bersangka baik dulu. Sebab ghalib dia bukan begitu.
Selalu harian dia bukan macam tu. Nah. Tuan-tuan dengar kata seorang ustaz tu dia minum arak. Tuan-tuan memang duk im lama dah ustaz tu. Contohlah kan. Tak puas hati tu lama dah. Pasal apa? Kes mengajar duk sebut pasal dia. Walhal tak sebut pasal dia apa. Ustaz tu tak tahu pun aib dia. Tak tahu pun kesalahan dia. Bila baca atas nama hukum Allah Ta'ala ni, kena atas batang hidung seseorang, dia rasa nanti ustaz tu katakan dia tuju kat dia. Kalau nak kata betul-betul tu, kita akan jemput medok depan ni. Duduk tangan ni, sah pertama ni. Nah, kita adili di sini. Kita bahas di sini. Baru kita nak, orang kata apa? Zahir, aib dan salah seseorang. Ni dah. Tiba-tiba dia dengar kata ustaz berkenaan minum arak. Na'udzubillahi min zalik. Dia kata, tu duk kata ke orang sangat lah. Dia terus. Dia link terus. Dengan rasa tak puas hati dia sebelum-sebelum ni. Walhal yang dia dengar tu cerita. Orang yang cerita tu pula dengar cerita dari orang. Yang dengar cerita dari orang sebelum tu tak tahu berapa orang duk cerita-cerita baru sampai kat dia. Yang mula-mula tengok kata ustaz tu minum arak, rasa-rasa macam ustaz. Kan? Rasa-rasa macam ustaz. Pasal apa rasa? Pasal nampak kereta tu macam kereta ustaz. Dia pergi tu pula dah. Last ending dia, ustaz minum arak. Duk main rasa kan? Lepas tu bila dalam bab adab kita dengan seorang alim, adab kita dengan seorang ulama, bila melihat, mendengar, mendapat perkhabaran yang tak baik, tak sesuai dengan ilmu yang dia sampaikan pada kita, letakkan uzur pada apa yang berlaku itu. Bukan kita nak sucikan dia tak. Kalau dia benar silap, dia dengan Allah Azza wa Jal. Kalau dia benar silap, dia dengan pihak yang berkaitan dengan dia. Dia dengan pihak yang berkuasa, berautoriti. Dia dengan Allah Azza wa Jal. Kita yang tak tahu apa-apa, jangan duk balas dendam hak kita duk himpun hari ni terhadap seseorang yang bergelar alim ataupun ulama itu. Itu bukan adab dia. Allah boleh tarik bila-bila sahaja tuan-tuan berkat daripada ilmu kita. Dan tanda Allah tarik berkat antaranya daripada ilmu kita tuan-tuan, kita tahu banyak perkara. Tapi kita tak cenderung untuk beramal dengan perkara itu. Itu salah satu tanda Allah tarik keberkatan ilmu seseorang. Kita tahu banyak bah. Orang tanya kita boleh jawab. Orang tanya kita boleh habaq. Isu kita boleh selesai. Tapi bila mai bahagian kita nak beramal sesuatu dengan ilmu yang kita tahu itu, Allah tak letakkan kehendak dalam diri kita. Dan juga termasuk bila orang yang semakin bertambah ilmu dia, tapi dia semakin jauh daripada Allah. Ini juga tanda Allah cabut ilmu, barakah ilmu itu. Sebab tu Nabi kata, man izdada ilman wa lam yazdad huda. Sesiapa yang bertambah ilmu, wa lam yazdad hudan, tetapi dia tidak bertambah hidayah, hatinya semakin liar, semakin sombong, takabur dengan manusia lain. Lam yazdad minallahi illa bu'da. Sebenarnya dia bukan bertambah ilmu. Itu bukan membawa bertambah dekat dengan Allah, tetapi bertambah ilmu itu dia bertambah jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Na'udzubillahi min dzalik. Jadi jangan sombong apa yang kita ada. Nah, beradablah dengan seorang ulama ataupun alim itu. Muliakan kedudukan mereka. Dia dapat menunjuki manusia ke jalan yang benar dan dia tidak akan membebankan orang lain. Sebaliknya orang yang jahil itu sentiasa membuat kerosakan di atas muka bumi ini. Sungguh malang si jahil ini. Kadang-kadang dia mau menolong orang lain, tetapi hasilnya justru tambah kerosakan mereka. Daripada jahil ini walaupun berniat, berkehendak buat baik sekalipun, dia tak jadi kebaikan. Jadi mudarat pula walaupun tujuan tu nak tolong. Allahu akbar kabira. Orang alim, ulama, apa sudut sekalipun, dia bawa kebaikan dan jauh mudarat dia daripada kita. Baik lidah, baik tangan, kaki dia. Nah, sentiasa berusaha menyelamatkan ummah ini sedaya mungkin yang dia mampu. Sebab tu tuan-tuan, doalah pada guru-guru kita yang terdahulu. Jasa mereka dalam memanusiakan kita. Bukan semua manusia jadi manusia, tuan-tuan. Nak memanusiakan manusia bukan senang. Sampai hari ini kita cuba untuk jadi manusia. Muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat rahimakumullah. Inilah apa yang kita bicarakan di bawah tajuk orang alim itu berkat hidupnya. Seronok tuan-tuan bila kita tahu satu persatu kelebihan yang Allah letak pada orang alim ni, pada ulama. Nah, yang mana jadi aset umat Islam sebenarnya, khazanah kita. Tapi seorang demi seorang permata ummah ini Allah jemput ke rahmatullah. Itu tanda Allah hilangkan ilmu di atas muka bumi ini biqabdil ulama. Allah mengangkat ilmu, antaranya ialah dengan cara mematikan para ulama. Hilanglah tuan-tuan. Walaupun kadang-kadang kita dengar seorang alim itu meninggal, bukan negara kita pun, kita tak biasa dengar pun nama dia, kadang-kadang tak kenal, tak pernah tengok pun rupa parah dia. Tiba-tiba satu hari lalu dalam telefon kita ni perkhabaran meninggal seorang ulama. Kita kali pertama dengar nama dia, kali pertama tengok muka dia dalam ni, tetap kita merasakan kehilangan dalam jiwa kita. Kerana ulama itu harta kita, milikan umat Islam, permata ummah. Nah, itu kelebihan. Ini baru 4 kelebihan tuan-tuan. Banyak lagi kelebihan dalam kitab kita. Tu dalam kitab kita, banyak lagi dalam riwayat lain. Sebab itu muliakanlah ulama. Sesungguhnya sesiapa yang berusaha memuliakan para ulama atas kedudukan alim ilmu mereka itu, seumpama dia berusaha memuliakan baginda sallallahu alaihi wasallam. Nah, tanda sayang kita pada Nabi, tengok bagaimana interaksi kita, muamalah kita dengan pewaris para nabi itu, yakni al-fuqaha wal umara wal ulama, al-fuqaha wal ulama. Ini yang kita nak tuan-tuan. Insya-Allah, Allahumma amin. Dan kita akhiri pertemuan malam ini tuan-tuan dan juga puan-puan sekalian dengan membaca surah Al-Mulk. Hadza wa billahi taufiq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا
وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون
ويقولون متى هذا الحمد لله. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذا وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.